Okey. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Patut ni saya pakai apple. Sekejap. Okey. So, untuk kita punya projek papan tanda modul berapa hari tu saya cakap? Modul berapa yang ni? Modul berapa? Dah tak ada catat dah. Modul berapa? Modul PRT 03, tetapi modul 4 dalam buku teks, tetapi PRT 03 dalam nama modul dia. Okey. So, ini adalah projek yang ketiga. Okey, yang pertama adalah kita punya projek buat logo. Kedua, kita menghasilkan grafik menggunakan komputer. Maksudnya logo yang dah siap tu mungkin kita akan redesign balik dalam komputer. Yang itu adalah modul 2. PRT 02. PRT 03 kita dah start menggunakan akrilik. Ini dah bawah tajuk modul 4 papan tanda akrilik. So, ini adalah akrilik. Okey, akrilik ni dia papan macam berbentuk plastik. Dulu orang panggil dia perspek. Okey, dia clear. Nampak macam kaca tapi sebenarnya plastik. Okey, dan stay tajam kalau korang tak kikis dia. Okey, so yang saya akan tunjuk korang adalah cara memotong papan tanda akrilik. Cara memotong akrilik. Okey, kita akan gunakan pisau pemotong akrilik. Okey, dekat sini dia tulis utility knife, tapi sebenarnya dalam kita punya modul dia ada nama dia, pisau pemotong akrilik. Okey, korang kena ukur dulu. Sebab projek kita adalah bersaiz A4. So make sure korang ukur dulu korang punya akrilik dengan saiz A4. Yang ini saya dah siap ukur. Tetapi saya ukur dia ini dapat 2 keping. Okey, kalau korang tengok dekat sini boleh dapat bukan. Tak sampai. Still boleh dapat 2 keping saiz A4. Dari sini pun dari sini tak boleh dapat saiz A4. So nanti korang ukur dekat sini Okey, ini boleh dapat at least 4 keping. Ini dapat 4 keping dan ada lebih dekat sini. Okey. So apa yang saya nak korang buat adalah dekat papan dekat akrilik yang saya bagi korang ni nanti, korang tolong ukur dengan saiz A4. Kemudian korang tandakan seperti mana korang tanda dengan saiz A4 dan kita akan potong kemudiannya. Bila korang potong, make sure ada papan pemotong. Ambilkan bawah tu papan hijau tu. Okey, pemotong getah. Tapi biasalah kita ni dah banyak dah bertahun-tahun, so papan pemotong getah kita ni pun rupa dia dah macam lumut. So yang saya akan tunjuk korang sekarang adalah cara nak memotong akrilik ni. Okey, menggunakan pisau pemotong. Bukan kita potong guna hujung sini, kita akan potong guna bawah ni. Okey, nampak tak? Konsep dia bukan macam ni, tapi konsep dia macam ni. Kalau korang pernah tengok dulu orang menoreh getah, kan dia toreh daripada bawah, dia toreh lebih kurang konsep macam ni. Dia tak toreh macam ni. Dia toreh macam ni. Sebab apa? Dekat sini nanti dia akan mengikis akrilik tu semua daripada bentuk dia ni. Saya pun tak tahu di bawah ni apa. Dia akan kikis akrilik tu dan tekuis akrilik tu. Macam hasilkan longkang tu. Bukan potong macam pisau tau. Dia akan potong dengan menguis macam ada longkang. So dekat sini saya dah tanda. So saya akan tunjuk dekat korang. Bila nak potong, sebaik-baiknya jangan daripada atas ke bawah, sebab nanti kalau korang potong dia akan terangkat. So sebaik-baiknya potong dari ke tengah sikit. Okey. Kemudian korang gunakan pembaris besi. Kalau sebaik-baiknya pembaris besi. Pembaris plastik sebenarnya tak berapa nak stabil. Okey. Nampak Tekan dalam 3 atau 4 kali sebab papan ni adalah 4 mm. Okey. So korang buat macam longkang dulu. Faham tak?
buat macam laluan untuk pisau tu. Kalau korang tak buat laluan, ada kemungkinan dia akan bergerak macam tu. Bila dah ada laluan siap-siap, bila korang nak gerak, dia senang. Okey, baru kita tekan. Pegang pisau ni. Oh yeah. Macam tu bunyi dia. Nampak tak? Ni semua akrilik yang telah terkikis. Okey, so kita ketepikan dan sekali lagi. 2 kali. 3 kali. Bila korang tarik ni, tarik sampai habis tau. Jangan korang buat lepas tu sampai sini, stop dekat sini. No. Korang kena potong sampai habis. Okey, supaya dekat tepi ni dia terus menghasilkan longkang. Macam kita buat longkang kan. Kalau buat longkang, hujung ni kita tak buat saliran keluar. Nanti kat tengah tu dia bertakung air ni. So dekat sini pun sama, nanti dia tak nak patah. Okey, so buat sekali lagi. Yeah. Lagi sekali. Oh yeah. Okey. So tadi saya rasa saya dapat dalam 4 kali. Okay, so kita terbalikkan. Kita akan buat di sebelah sini. Kita boleh start dari tengah, tarik balik. Hanya untuk memastikan yang bahagian yang tadi kita buat tak sampai tadi, kita akan buat sampai habis. 2 3 4 2. Oh yeah. Okey. Nampak tak? Inilah dia yang kita dah fikir sebuah. Ini plastik ni nampak? Okey, bila kita nak patahkan dia, gunakan hujung meja. Keluar sikit daripada meja. Jangan atas meja betul-betul. Keluar sikit supaya bila kita potong, papan tu dia akan terus tergepak. Okey, macam kupak ayam kita patahkan. So, konsep dia lebih kurang macam ni. Jadi macam ada gap kat sini, macam tak selesa dia. Okey, tak lah. Okey. Sebab saya dah tekan agak banyak, so bila nak patahkan nampak? Senang dia. Dia terus kepak. So bila kita kepak, nampak plastik ni, kertas ni, dia ada kertas yang akan protect akrilik tu daripada segala cala. Dia macam kaca. Kalau kita letak apa-apa dekat atas dia, dia akan cala. So kertas ni akan protect dia. So kita jangan koyakkan dia. Dah patah lepas tu sibuk tarik. Nanti dia akan terkoyak sebab dia melekat macam. So baru kita gunakan hujung dia untuk potong kertas ni dan tarik. Okey. So konsep dia macam tu. So bila kamu tengok akrilik ni, nampak potongan dia? Kemas tu. Yang penting dalam macam saya kata, sebenarnya 3 kali dah boleh, tapi sebab dia agak dalam, korang kena buat dia agak tebal, so korang kena buat banyak kali sikit. Okey, dan kepak patah. Okey. So bila korang punya ukur korang betul-betul dah saiz A4, so maksudnya tak ada masalah dekat sini. Korang boleh terus kikis tepi-tepi dia dengan kertas pasir. Sebab yang ni saya potong menggunakan jigsaw, so dia punya permukaan dia sangatlah tak cantik. So jangan korang biarkan keadaan dia macam ni. Kita akan guna kikir parut sebab dia agak kasar. Kita akan guna kikir parut yang halus sikit untuk bagi permukaan kasar dia tu halus sikit. Lepas tu kita guna kertas pasir yang agak kasar untuk bagi dia balance rata. Kemudian kita guna kertas pasir halus untuk bagi dia lebih licin dengan tu. Okey, kalau korang pegang masa permukaan dia. Tak nak macam tu, dia mesti macam ni. Rasa? Rasa atas. Kita nak dia licin macam tu, kita tak nak dia kasar macam tu. Faham Okey. Nampak Itu kasar pun. Kalau dia kasar macam tu, bermaksud dia tak elok. Okey? Permukaan dia tidak dikira sebagai kemas. Dari segi kekemasan memang fail. So kalau macam ni jadinya, korang kena make sure korang kikir sampai dia kemas macam ni. Okey, memandangkan ini dah dapat saiz A4, korang just kena fokus pada kekemasan. Masalah dia adalah
terdapat beberapa kali bila korang ukur akrilik tu ada lebihan. Dapat saiz A4 tapi dia ada lebihan dalam skala yang sikit macam ni. So macam mana kita nak buat? Bila ada macam ni, apa kita nak buat? So kita still lagi konsep dia menggunakan pisau ni. Mungkin hati-hati dia sudah buka. Okey. Dengan langkah keselamatan, make sure korang jangan bagi hala dekat orang. Kau ambil akrilik tu. Okey. Kalau korang tak kisah masuk penjara sebagai assaulter, bolehlah buat. Tapi kalau korang tak nak masuk penjara, janganlah cuai. Okey, kita buat ni sekali lagi. Okey. 1, 2, 3. Oh, mungkin. Okey, bila jadi macam ni kan ke macam sengit macam mana? So, ini korang kena pandai-pandai lah. Ambil korang punya sudut selesa. Kemudian tarik. 2, 3, 4, 6. Nampak tak dengar? Tak, tak. Okey, itu sebab akrilik tu saya pisau tu saya tarik sampai kena ni. Nampak? So janganlah korang rajin pergi memotong dekat atas meja. Gunakan papan pemotong ni sebab ni self healing punya. Tapi tak juga, nampak ni, dia dah tenggelam. Okey, pemasuk pisau ni dekat atas getah yang walaupun kita potong, self healing maksudnya bila korang potong dia akan cantum balik. Tapi kalau guna self healing pun dia still terpotong dan tak healing. Pemasuk pisau ni kalau kena dekat tangan orang memang bahaya. So janganlah kau pergi letak tangan macam ni. Okay, make sure tangan korang jauh. Korang pegang pembaris macam ni dan tarik. Faham Dekat. Okay, apa nak buat dengan ini? So kita try dulu kalau kita boleh patahkan dia dengan cara yang biasa. Nampak susah So kita akan guna pelayar untuk patahkan. Kita tengok ada tak pelayar? Betul. Ambil siap-siap. Yang biru hitam. Saya dah buat dia terpaling tadi. Guna pelayar, try untuk patahkan. Okey, so guna pelayar untuk patahkan. Kalau ketebalan dia tebal macam ni. Tapi macam mana kalau dia punya lebihan dia sebenarnya sikit aja. Tak sampai 1 mm pun. Tak sampai 1 cm pun. Dia mungkin dalam lebih kurang 2 mm, 3 mm. Tapi korang nak betul-betul saiz A4. Apa korang nak buat? Tak apalah, biarlah 3 mm je. Rasa? Sebab kita adalah bisnes. Kalau orang tu dia nak 3 mm, 3 mm boleh berubah. Sebagai contoh, kita nak slide in. Kita dah buat saiz tu ngam-ngam saja. Tapi ini lebih besar daripada slide in punya. Faham So benda tu akan efek. So kita still kena potong dia. Kena kikis dia guna apa? Guna apa? Kertas pasir. Kertas pasir atau tapi dia agak tebal. So kertas pasir mungkin ambil masa lama. Apa? Kikir apa? Kikir apa? Oh, korang belajar kikis tak? RBT belajar tak? Korang tak pernah guna tools tu? Kikir parut. Dia yang bentuk dia macam ada pemegang tu. Lepas tu dia kat sini ada tasak. Nanti saya tunjuk kikir parut lah. Tunggu, stop dulu. Kalau saya terjumpa dia di mana-mana nanti, saya akan bagi korang untuk korang kikir.
Okey, titik parut ada mata kasar, ada mata halus. Okey, kalau dia punya jarak dia agak besar, korang kena guna mata kasar, baru guna mata halus, baru korang kikis dengan kertas pasir kasar dan kemudian kertas pasir halus. Proses dia panjang. Okey, tetapi dia akan memastikan papan itu dalam keadaan kekemasan yang baik. So yang ni sebenarnya ada lebih sikit. So make sure korang ukur dengan tepat. So cara dia ambil kertas A4. Since kita nak saiz A4, korang boleh mengukur terus ambil ukuran saiz A4, ataupun korang boleh guna hujung dia. Macam saya kata ni boleh memanjangkan, boleh dapat 2 A4 kan. Okey. Guna hujung dia macam ni. Bucu bertemu bucu. Tapi nampak tak? Dia ada terlebih sikit kat situ. Dia semua dah dipotong setiap sudut. So leceh sikit. Okey. Bucu bertemu bucu. Korang nampak, korang titik dekat sini, kemudian titik dekat sini, titik dekat sini, titik dekat sini. So dekat mana tempat titik itu kita akan cantumkan dengan pembaris. So make sure titik ke titik bertemu dengan kemas. Buat sekali jalan je. Okey. Kemudian sekali jalan. Okey. Ini ada lebihan sebab dia punya kedudukan dia rupanya tak kemas. So dekat sini dia akrilik dia ni macam nak kata sudut dia tidak tepat 90 darjah. Okey, dia ada potong sengit, ada orang potong sengit menyebabkan lepas tu dia jadi sengit. So bila kita nak ukur, kita tak boleh guna pembaris penuhnya. Sebab saiz dia ni betul-betul tepat. So kita akan ambil sudut tepat dia, atau kita ambil dia punya ukuran dia, kemudian kita gariskan dia untuk mengelakkan dia jadi serong. Korang faham tak ni? Saya sebut banyak-banyak ni, berapa peratus masuk dalam kepala? Okey. Soalan saya. Dah stop. Soalan saya.